Okay, jom kita start. Apa nak buat? Okay, semua dah ready ke ni? Kejap lah. Kenapa saya punya ni? Okay, jom kita start. Alright, so hari ni kita nak masuk minggu ni pula. Hari ni sebenarnya waktu makmal kan, tapi kita buat jadikan dia tutorial sebab makmal tu akan dibawa ke hari Rabu. Okay, awak dah akan mula, kita akan start buat practical test dah ya. So maybe hari Rabu ni lah akan ada briefing untuk practical test. So harap semua orang bersedia lah. Okay. So pagi ni previous lesson sebelum cuti kita dah habiskan sampai alkin kan, dan awak pun saya dah minta awak buat soalan latihan alkin. Nanti saya semak pada bahagian channel tu nanti. Okay, so hari ni kita nak sambung masih lagi dalam chapter hydrokarbon tetapi subtopik yang baru iaitu alkin. Alright, alkin ni dia akan ambil masa yang agak lama. Okay, sebab alkin ni sebenarnya dalam organik, alkin ni antara chapter yang paling penting. Okay, jadi jangan ada maybe chapter awal awak nak skip dulu ke apa kan. Okay, jangan dia start daripada introduction hari tu sampai ke hujung ni, jangan skip langsung. Okay, jadi alkin ni dia akan ambil masa yang agak lama sebab alkin ni dia ada banyak. Okay, awak tengok dekat sini, dekat overview dia banyak dia punya catatan dekat sini. Dia ada daripada A, drawing ni A sampailah kepada J. Okay, dan dia ada banyak, kalau kita tengok dia ada banyak C4. Okay, dekat awal pun dah ada C4, berapa banyak ni? Dia dalam chapter ni dia ada banyak C4. Dia C2 tu, ni pun C4 lagi. C2 tu tak banyak. Ni pun ada C3 lagi. Berbanding chapter-chapter sebelum ni, kebanyakannya adalah C2. So kalau dia banyak C4, maksud dia adalah chapter yang sangat penting. Okay. Right, so kita hari ni saya nak masuk naming. Okay, 2 jam ni kita nak masuk draw, nak masuk physical properties. Dan kalau sempat kita masuk sikit lah preparation dia. Okay, so kita pergi pada slide yang pertama. Kita slide pertama, describe alkenes as unsaturated hydrocarbon with the general formula. Okay, what is alkene? Alkene adalah, okay, ini general formula CnH2n, underline kan. Ini typo ni, N besar daripada 2. Functional group adalah carbon-carbon double bond, adalah sejenis unsaturated hydrocarbon. Setiap hydrokarbon pada double bond adalah sp2 hybridized, dan pada carbon-carbon double bond tadi dia boleh ada cis-strand isomers. Okey, seterusnya kita pergi kepada IUPAC nomenclature. Okay, untuk IUPAC nomenclature macam biasa, step pertama mestilah determine the parent name by selecting the longest chain that contain the carbon double bond. Okay, kalau alkene dia tak ada functional group, jadi kita hanya kira bilangan karbon yang paling panjang. Tak kisahlah atas, bawah sebagainya. Tetapi untuk alkene, kita mesti ada
longest chain yang mengandungi functional group, iaitu carbon double bond. Mesti lalu longest tu mesti lalu carbon double bond. Okey, dan alkene mesti diakhiri dengan sebutan in di belakang. Okey. Apabila when the chain contain more than 3 carbon atom, number is needed to indicate the location of double bond. Okey, kalau lebih daripada 3, biasanya kita letaklah macam kalau propane 3 carbon kan, kita tak letak one propene. Kita letak propene saja. Tapi kalau lebih daripada tu, butin kita dah start letak nombor. Sebab butin dia boleh ada 2 butin kan. Okay, dan cara untuk nomborkan, the chain is numbered starting from the end closest to the double bond. Pastikan nak nomborkan, cari pada carbon yang paling dekat dengan carbon double bond untuk kita dapatkan lowest possible number. For example, dekat sini, dia bagi dekat sini octene kan 8 carbon. So jawapannya adalah 3 octene, not 5 octene. Sebab kita kira daripada yang paling dekat dengan carbon double bond. So mula daripada kiri. Indicate the position of substituent by the number of the carbon atom which they are attached. Okay, kalau dia ada substituent itu macam biasa, macam alkane hari tu. Kalau ada alkyl ke atas, kalau ada metil, namakan dia metil dan letakkan nombor di depan. Okay. Next is sekiranya alkene ada lebih daripada satu double bond. Kalau dia ada 2 alkene, kita akan namakan diene. Okay. Kalau kita ada 3 alkene, kita akan nama dia triene. For example, butadiene sebab dia ada 2 alkene. So kena nomborkan, iaitu carbon 1 dan carbon 3 di mana dia start ada double bond. So 1,3-butadiene. Kalau dia ada 3 triene, heptatriene, di mana dia mula start pada carbon 1, pada carbon 3, pada carbon 1, carbon 3, carbon 4. Carbon bukan. Ini belakang dia. Carbon ni 5. Okay, 1,3,5 heptatriene. Okay, next for cycloalkenes. Okay, untuk cycloalkenes, kita always letak double bond tu as carbon 1 and carbon 2. Okay, maksudnya, katakan kita ada alkene contoh dekat sini. Okay, ni contoh alkene. Okay, katakan kita letak double bond tu di tepi sini. So, lepas tu dekat sini ada bromine. Untuk kita bagi nama, carbon double bond ni mesti kira sebagai 1, 2. Sama ada nak start daripada bawah ataupun daripada atas, pastikan bromine ni dapat lowest number. Contoh, kalau saya guna warna merah, 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan dapat 4 bromo cyclopentene. Okay, kalau saya guna warna biru, 1, 2, 3, 4. Kebetulan pusingan dia sama. So dia akan dapat nama yang sama. Tetapi kesimpulannya adalah carbon double bond ni mesti letak nombor 1 dan 2. Utamakan carbon double bond dulu baru pada substituent yang lain. Okey. Contoh yang ini, dia letak 1, 2. Nampak? Okey, pengiraan dia contoh mungkin awak terfikir kan letak sini 1, 2 kan. Nak letak 1 start sini ataupun 1 start daripada bawah sini. Iaitu bergantung kepada substituent pula. Kalau saya start atas, nama dia adalah 1-methylcyclopentene. Tapi kalau saya start daripada bawah, dia akan dapat 2-methylcyclopentene. Okey, sekiranya kita dah nomborkan double bond tu sebagai 1, 2, faktor seterusnya adalah pilih nombor substituent yang rendah. Instead of 2, kita pilih 1. So 1-methylcyclopentene. Okey, sama juga untuk yang ini. Cyclic ini kita start carbon double bond dulu dengan nomborkan 1 dan 2. Pusingan dia pastikan dia punya alkyl tadi mesti dalam nombor yang terendah. Okay, jelas? Okey, sekiranya dalam chapter alkane kita ada macam-macam substituent. Yang selalu yang famous ni metil, etil, propil, isobutyl semua tu kan. Sama juga dalam alkene kita ada 2 jenis iaitu vinyl dan allyl.
Okay, kita panggil dia alkenyl group. Maksudnya alkin yang menjadi substituent. Yang ini kita jarang-jarang gunalah. Sebab kita selalu guna alkyl, kita jarang guna alkenyl. Okay, tetapi diperkenalkan untuk awak adalah ada dua jenis alkenyl, iaitu kita panggil dia vinyl. Vinyl ni 2 karbon, allyl ni 3 karbon. Vinyl dan allyl. Okay. Next, number 7. When two identified groups are attached same side, kita namakan dia cis. Opposite side namakan dia trans. So yang ini kita belajar dalam chapter sebelum ni. Okay, kita boleh ada position cis dan juga trans. Pada carbon double bond ini perbezaan dari segi ruang. Nama dia sama, cuma ruangnya iaitu kedudukan trans dan kedudukan cis. Okay, macam mana kita nak tahu? Soalan tu memerlukan kita untuk namingkan cis atau trans bila dibuka struktur dalam bentuk ni. Dia dibuka dalam bentuk trigonal planar ni dan kita nampak keadaan cis trans dia, kita kena letak trans di depan, cis di depan. Okay. Alright, kita cuba soalan tutorial. Cuba tengok soalan tutorial nombor 1. Okay. Saya bagi 3 minit untuk awak cuba selesaikan takat mana yang boleh. 1A sampai G sekarang. Selesaikan. 7 orang. Okay, nombor 1 ni apa jawapan dia? 1 ni senang je kan? 1, 2, 3, 4. Okay, so carbon double bond, rantai panjang dia ada 4 dan carbon double bond saya start daripada sini, nombor 1. Sebab kalau kita pusing daripada sana, dia akan dapat nombor yang besar. Jadi nombor 1A ni jawapan dia adalah 1 butin. 1 butin. Okay. B, siapa nak try? Siapa nak try B? Senang je ni, cepat. Masih Sunday blues ke? 2 metil minum. 1 propane. Lagi sekali. Propin betul, tapi pada karbon kedua tu ada metil kan? Jadi 2 methyl 1 propane. yes, thank you. 2 metil propin saja pun boleh. Nak letak 1 propin pun boleh. Okay, sebab number 1 tu kita boleh silentkan pun tak apa, tak silentkan pun tak apa. Kena dekat lah, tengok saya terjarakkan. 1 metil propin. Words to words kena dekatkan. Okay, betul? Right, goes to C. C, anyone? 2 metil heptin. 2 metil. 2 metil apa tadi? Heksin. Heksin. Karbon kedua tu dia start heksin. Nampak tak? Dia bukan heksin, dia adalah 2 heksin. Sebab karbon kedua baru ada carbon double bond. So 2 metil 2 heksin. 2 metil 2 heksin. Okay. Mungkin ada yang pernah buat hex 2 in kan? Tak nak pakai yang ni nah, kita pakai iPad, kita letak nombor tu di depan. 2 heksin. Okay. Alright, thank you. Untuk D, what about D? Okay, D ni kita nampak dia buka dalam bentuk geometri trigonal planar dan kita nampak ada kedudukan hidrogen pada same side. So dia adalah cis kan? Cis kita dah tahu dah, cis kat depan. Cumanya cis apa? Anyone? Count it from here lah. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Okay.
Carbon double bond bermula daripada carbon ketiga. Jadi namanya cis 3 heptene. Heptene 7 carbon. Cis 3 heptene. Okay, boleh ya. If you have anything, you can ask. Okay, next is E. Okay, untuk E, saya dah sebut tadi, apabila kita jumpa cyclic compound yang ada carbon double bond, utamakan double bond tadi. Di mana double bond tadi kita kena letak nombor 1 dan 2. Okay, katakan saya letak sini 1. 1, 2, saya pusing macam ni. Saya pusing daripada bawah ke atas. 3, 4, 5, 6. So, saya akan dapat warna biru ni. Saya ada 3 metil, 5 metil. Okay, parentnya adalah cyclohexene. Cyclohexene lah 6 carbon. Dan dia punya substituent adalah 3, 5 dimetil. Okay, bila saya combine, saya dapat 3, 5 dimethyl cyclohexene. Pilihan pertama. Okey. Sekiranya saya buat pusingan, saya masih lagi kekalkan di bawah ni 1, 2, cuma saya pusing ke bawah. Tengok saya letak sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, warna merah. Bila warna merah ni, kedudukan carbon double bond biru dengan merah masih lagi nombor 1, 2. Okey, cuma saya pusing ke sebelah sana. So, saya akan dapat masih lagi cyclohexene. Okey, cumanya substituent saya dah jadi 4 dan 6. 4, 6 dimethyl. Okey, so kita combine kan jadi nama penuh dia 4,6-dimethyl cyclohexene. Okay, so yang mana yang tepat? Yang pertama atau yang kedua? Yang mana yang tepat? Yang pertama. Yes, yang pertama ni betul. Sebab kita yang pertama reason dia adalah carbon double bond kita dah letak 1, 2. Dan pusingan kita menghasilkan nombor yang lebih rendah. Okay, so yang ini lebih tepat. Ini salah lah. Okay. Okay, F pula. F, kita ada 2 double bond. Okay, dan kita ada 1 substituent dekat sini. 2 double bond. Okay, dan ada 1 substituent dekat sini. Okay. Jadi kita kena utamakan double bond. Okay, maka kita akan ambil 2 double bond tu sebagai longest chain. Dan saya akan start dari bawah sebab substituent saya lebih rendah nombor dia. Jadi macam ni. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nona lah. Nona in kan. Tapi dia ada 2. So nona die in. Kan jadi nona die in. Nona die in. Ni sebab 9, die ni sebab 2 double bond. Okay, nona tu sebab 9 carbon. So pada carbon keempat ada ethyl. 4 ethyl. Okay, kalau saya pusing sana, let's say warna hijau, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, sorry. Nona die in tadi, kita tengok nombor dia. Pada carbon pada carbon kedua dengan carbon ketujuh start kan. 2, 7 nona die in. 2, 7. Okey, kalau saya ambil warna hijau, kita masih dapat, adakah masih 2, 7? Masih lagi 2, 7. Masih lagi 2, 7 nona die in. Cuma dia dah jadi 6 etil. Okay. Maksudnya ini, kalau ini masih sama,
Okey, masih sama. Jadi pilihan kita adalah seterusnya kita kena tengok substituent. Jadi jawapannya adalah yang ini. 4-ethyl nona 4-ethyl 2,7 nona diin. Diin tu sebab ada 2 in, iaitu pada karbon 2 dan karbon 7. Betul. Okay. Last soalan G. Okay, soalan G, dia adalah cyclic compound dan macam biasa cyclic compound kena start 1-2. Okay, 1-2 ataupun warna hijau 1-2 adalah sama. Kiri atau kanan. Cumanya kalau warna hijau, sekejap. Kalau warna merah, sini ada etil kan. Dia akan jadi cyclohexene. Okey. Ini adalah warna merah, kita akan dapat satu etil. Okey. Lepas tu satu lagi 2 isopropyl. Ini isopropyl bawah tu. Okey. Warna hijau kita akan dapat juga cyclohexene, akan dapat 1 isopropyl dan 2 etil. Mana satu kita nak pilih? Yang ini awak tengok cyclohexene sama. Bezanya adalah dari segi nombor. Kalau kita tengok dari segi jumlah 1-2 bilangan dia sama. Total dia 3. Maksudnya bilangan dia macam orang panggil apa? Seimbang lah 1-2. Kalau tadi dia tak seimbang sebab dekat sini 4, sini 6. Ini 3-5, ini 4-6. Okay, tak sama. Ini nombor dia sama. Atas 1-2, merah 1-2, hijau pun 1-2. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, kita nak pilih yang mana, kita ikut alfabet pula. Dalam kes ni kita follow alfabet. Sebab bila kita baca ABC, kita akan start E dulu kan. Kita akan baca A, B, C, D, E lepas tu baru I. So kita jumpa E dulu lepas tu baru I. Jadi kita akan ambil yang ini. Okay, yang ini kita tak ambil. Sebab keutamaannya diberi pada alfabet E dulu baru kepada I. So jadi jawapannya adalah nama penuh dia 1-ethyl. Kalau dia nombor dia sama baru kita tengok alfabet lah. Tak muat ni 1-ethyl 2 isopropyl cyclohexene. Okey. So itu nombor 1. Nombor 2, yang ini nak draw. Okey, kita laju sikit dekat draw ni, saya pilih-pilih saja. Okey, cuba draw soalan nombor A, B dan F. A, B, F. Okey, jom kita buat. Saya nak kena buat sama-sama baru laju sikit. Okey, soalan 2A. 2,3-dimethyl-2-butene. Okey, cara untuk melukis adalah kita draw dulu dia punya parent. Okey, butin 4. 1, 2, 3, 4. Untuk draw dia tak sebut pun by using skeletal ke apa-apa kan. So draw saja. Macam mana awak nak buat. Cuma cadangan saya adalah hanya expand pada bahagian branching. Okey, letak nombor 1, 2, 3, 4. Karbon 2, karbon 3 ada dimethyl. Saya hanya expand pada bahagian yang apa? Yang saya nak tunjukkan saja. 2-butene, karbon kedua ada double bond. Okey, selebihnya adalah hidrogen. So penuhkan dengan hidrogen. Ini H3, ini H3. Pastikan setiap karbon cukup dia punya ikatan. Okey. Dapat Okey, kemudian B 4 bromo
4,5-dibromo, 1 pentin. Okay, pentin 2, 3, 4, 5. 1 pentin, letak dulu carbon double bond. 2, 3, 4, 5. 4, 5 ada dibromo, ada bromin dan bromin. So selain daripada tu adalah carbon. Hydrogen. Okay, lastly F. Transchloro-2-butin. Okay, tak apa. Kita buat 2-butin dulu. 2-butin. Pada karbon pertama ada kloro. Selebihnya adalah hidrogen. Okay. So kita akan expand dekat sini untuk kita jadikan bentuk cis trans. Dia nak trans je kan. Okay, buka macam tu. Okay. 1 kumpulan, 2 kumpulan, 3 kumpulan, 4 kumpulan. Okay, yang pertama ada kita nak trans H. Bawah ni ada CH2Cl. Ini H, ini CH3. So dapat kedudukan trans. Okay, boleh? Ya. Nombor-nombor yang lain tu awak try buat sendiri lah. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Ya, awak buat sendiri. Tak ada. Okay, kalau tak ada saya teruskan. Okay, next is kita nak tengok boiling point. Explain boiling point of alkenes based on molecular weight and isomeric alkenes. Okay. Alkenes adalah non-polar molecule. Okay, dia cuma ada carbon hidrogen saja. So dia adalah non-polar. Maka because of non-polar, intermolecular forcesnya adalah van der Waals. Weak van der Waals forces. Okay, disebabkan dia adalah van der Waals, ingat balik previous semester ataupun previous chapter, van der Waals dia bergantung kepada molecular mass. Okay, depends kepada mass. Kalau mass dia besar, bermaksud boiling point dia akan tinggi. Okay, dan nak tengok mass ni, dia punya tips adalah paling mudah kira bilangan karbon. Karbon yang banyak maksudnya mass dia akan besar lah. The boiling point of alkene increasing with the relative molecular mass due to increasing van der Waals forces. Okay, next is dari segi solubility. Because alkenes has van der Waals forces, maka dia tak boleh buat hydrogen bond dengan water. Bila tak boleh buat hydrogen bond dalam water, bermaksud dia insoluble in water. Okay, cannot form hydrogen bond with water. Dan dia hanya boleh larut dalam non-polar solvent because dia juga adalah non-polar molecules. Non-polar molecules akan larut dalam non-polar solvent because they have same intermolecular forces. Okay, this is boiling point. Ini adalah carta sama macam previous lesson. First of all, kira bilangan molekul, kira bilangan mass dia dulu. Kalau mass dia bermaksud dia isomer. Kalau isomer, tengok yang straight chain lebih tinggi berbanding yang branch. Kalau mass dia adalah berbeza, kita tengok mass yang paling besar adalah yang lebih tinggi dia punya boiling point. Okay, ini sama macam previous lesson. Okay. Boleh ikut ke setakat ni? Boleh. Boleh, madam. Masih bolehnya. Masih bagi apa? Blues ke? Tak mai lagi mood ke? Pagi-pagi Ahad masuk kelas kan? Okay. Dah lah kimia pula tu. Okay. Next is, okay, yang ini saya nak awak buka biji mata. Okay, kita dah nak masuk pada yang tadi tu naming tu tak ada apa sangat. Okay, buka biji mata nak. Kalau siapa yang terlena tu bangkit. Bangun. Jangan baring-baring, duduk betul-betul. Okay, so kita dah masuk part yang penting. Lepas ni saya tak ulang dah. Ni saya rekod, awak tengok rekod je. Okay, next is kita nak tengok preparations of alkenes. Okay, alkene boleh disediakan melalui dua cara, iaitu dehydrations of alcohol and
dehydrohalogenation of alkyl halide. Dengar betul-betul nak? Okey, macam mana nak sediakan alkohol? Penyediaan preparation. Okey, yang pertama dehydration of alcohol. Iaitu dehydration ni, hydration tu water kan? D tu buang. Maksudnya kita nak buang air daripada alkohol. Okey, kita perlukan alkohol tadi kena react dengan strong acid, presence of heat, kena ada panas, dan kita gunakan sulfuric acid atau phosphoric acid. Hafal. Dalam organik, apa tindak balas dengan apa? Bahan-bahan reagent tu kita kena hafal. Apa dengan apa. Okey? Kemudian ambil alkohol, tindak balas dengan asid. Kita akan dapat produk dia. Okey, produk tadi adalah dia ada major dan minor. The major product is the most stable alkene which has greater number of alkyl group attached to C carbon double bond. Dia follow Sazerac rule, underline Sazerac rule. Okay, ini adalah rule pertama dalam organik. Sazerac rule kita akan carry bawah sampai bawah. Okay, major product ditentukan oleh Sazerac rule. Sazerac rule tu apa? Kejap lagi. Okay, tindak balas yang kedua adalah tindak balas elimination of hydrogen and halogen. Kita nak buang halogen dan halogen. Dehydrohalogenation bermaksud pembuangan hidrogen dan halogen. D itu buang. Buang hidrogen dan halogen daripada alkyl halide. Okey. Apa reagent yang digunakan? Dia akan gunakan strong base, OH- atau OR-. Dan major produk dia juga ditentukan oleh Sazerac rule. Major produk dia ditentukan oleh Sazerac rule. Okey, Sazerac rule tu apa? Sazerac rule kata elimination reaction will give an alkene with the most highly substituted double bond as the major product. Okay, bila kita buat tindak balas, let's say A tambah B, kita dapat C tambah D. C dengan D ni dia ada some sort of major dan minor. Dia ada major minor. So menurut Sazerac rule, macam mana nak tentukan major minor? Major adalah yang highly ni bermaksud contohnya katakanlah saya lukis structure alkene. Ini alkene. Alkene yang bila kita nak lukis fokus kepada carbon double bond. So alkene yang pertama ada 3 grup R. Ini ada hidrogen. Alkene yang kedua ada 2 grup R. Yang dikatakan highly substitute ni adalah ini A, ini C, ini D. Sorry. Ini C, ini D. Yang C ni kita tengok pada carbon double bond. Pada carbon double bond ni, C tu tadi dia ada 3 grup R. Attach pada carbon double bond. 3 grup R. Attach directly to carbon double bond. Untuk D, tengok carbon double bond ada 2 grup R attach pada carbon double bond. Jadi menurut Sazerac, yang highly substitute tu maksudnya yang banyak grup R. Ini akan jadi major. Ini akan jadi minor. Yang banyak R attach pada carbon double bond. Most highly substitute double bond. So take note dulu. Contoh dekat situ. Dah? Kita tengok one by one. Tadi saya bagi makluman je kan. Next kita nak pergi pada equation. So nama dia dehydration of alcohol. Maksudnya kita ambil alkohol. Alkohol. Tindak balas dengan concentrated H2SO4 panas. Kita boleh pakai concentrated H2SO4 ataupun satu lagi apa?
ataupun concentrated H3PO4. Salah satu saja. Okay, sebab ini general, so saya pilih dua-dua lah. Okay, apakah produk dia? Produk dia adalah kita nak buang water. Bila kita nak buang water, bermaksud kita nak buang ini. Nak buang yang ini. Nak buang water kat sini. HOH. Bila kita buang water, kita akan mendapat double bond di tengah. So, produknya adalah buang water tinggal double bond plus H2O. Kita singkirkan air. Singkirkan air daripada sebatian alkohol. Okay, ini adalah general secara umum. Next kita tengok contoh yang lebih tepat. Okay, contohnya, katakan saya buat A, saya ada CH3, saya expand structure untuk mudahkan awak nampak nah. Saya guna ethanol. Okay, ethanol react dengan concentrated H2SO4 keep. Okay, apakah produk dia? Okay, saya akan buang water. Okay, buang water, kalau kita buang akan dapat double bond dekat sini kan. Okay, so saya akan dapat HCH double HH, saya akan dapat alkin iaitu etin dan water yang disingkirkan. Okay, so yang ini dia tak adalah major, dia ada satu produk sajalah. Inilah major produknya sebab dia tak ada pilihan lain. Okay, dia ada satu produk saja. Yang major minor ni bila dia ada banyak pilihan. Kita tengok B. Okay, soalan B. Okay, ini 2 karbon kan? Sekarang saya buat yang ada 3 karbon. Okay. 3 karbon. 3 karbon sama, kita buat 4 karbon. Okay, 4 karbon. Okay, saya expandkan dia. Tak nak expand semua nanti awak pening. Saya expand sini je. Okay, tengok sini. Saya ada 2 butanol. Okay, 2 butanol. Okay, tindak balas dengan concentrated H2SO4 heat. Okay, tengok sini sekejap. Tengok sini. Okey, kita nak jadikan dia alkin. Okey, apabila alkohol tindak balas dengan concentrated sulfuric acid, dia akan dapat alkin. Okey, alkin tadi kita nak buang alkohol. Okey, tengok sini. Ada 2 cara. Kalau soalan A, dia ada 1 tempat saja untuk dibuang. Okey, tapi untuk B dia ada 2 tempat, ada 2 pilihan. Yang pertama, kita boleh buang dekat sini. Kita ambil H dengan OH dekat sini, kita buang. So, saya akan dapat double bond di sini. Katakan saya warnakan dia sebagai biru. Pilihan pertama. Pilihan kedua, mungkin juga saya buang dekat sini. Warna hijau ni. So, saya akan dapat double bond dekat sini. Yang warna hijau. So, dia ada dua cara untuk buang water. Okay, kalau saya ambil yang warna biru, saya akan dapat produk seperti berikut. CH3, CH, double bond, CH, CH3. Saya dapat warna biru punya. Okay. Kalau saya buang yang water daripada warna hijau, saya akan dapat HCH, double C, H, CH2, CH3. Lepas tu plus water. Water tu ada 2 mol lah tapi kita tulis sekali saja. Okay, so nampak tak? Kita dapat 2 jenis produk. Sebab ada 2 cara untuk buang water. Okey, soalan saya, katakan ini A, ini B. Yang mana yang macam mana kita nak tentukan major dan minor? Okay, nak tentukan major dan minor, kita kena tengok Sachs-Zeff rule. Sachs-Zeff rule kata major adalah alkin yang ada banyak substituent. Okey, cuba awak tengok A atau B adalah major produk. Kelas A atau B? Ya? Kuat sikit tak dengar? Apa cakap tadi? A medium. A. A, okay, thank you. Betul, jawapannya adalah A. Okay, mungkin awak tertanya kenapa A? Okay, tengok fokus kepada carbon double bond. Fokus kepada carbon double bond. Kita ambil kira alkyl group. Okay, 1 ikat dengan carbon double bond.
2 dengan carbon double bond. So ada 2R dekat sini. Fokus kepada carbon double bond. Okay. So untuk sebelah sini pula ini dikira satu grup nah yang attach dengan carbon ni, satu grup. So ini ada 1R. Jadi yang lebih banyak bilangan R adalah A kan. Jadi A tu adalah major product. Major, minor. Okay, bilangan R ni tak payah tulis lah. Macam tu. Nak tentukan major, minor. Okay, boleh? Alright. Itu cara ditentukan melalui SAT-ZEF rule. Tetapi saya nak bagi awak another tips. Tips macam mana nak tackle dia. Caranya adalah kalau kita buang daripada hidrogen secondary, kita akan dapat major. Tapi kalau kita buang daripada hidrogen primary, kita ambil nak buang water daripada hidrogen primary, kita akan dapat minor. Maksudnya semakin stable hidrogen awak buang tu, dia akan menghasilkan yang major product lah. Okay, itu satu side lagi lah. Tetapi SAT-ZEF sebenarnya dia tengok yang ini, most highly substitute. Okay, kita cuba satu lagi, soalan C. Soalan C, saya nak cari soalan. Ada soalan tak kat sini? Tak ada. Soalan C, kita satu nak mereka soalan sat. CH3, sekejap CH3, Okay. Saya nak guna concentrated H3PO4. Okay, ada berapa produk? 1 atau 2? Ini saya tak buka dah sebab saya rasa dah nampak kan. Okay, ada berapa produk ni? 2. Tidak termasuk water. Tidak termasuk H2O. Ada berapa produk? Ada? 1 je kan? 1 saja. Siapa dapat? Ada 1 saja. Okay, kalau saya buka okay, saya akan buka sebelah kiri dengan sebelah kanan. Kalau saya buka dia akan jadi macam ni. Ni ada H kat bawah ni kan. Okay. Kalau saya buang sebelah kiri atau saya buang sebelah kanan, sama saja. Dia akan dapat benda yang sama. So 1 produk sajalah. Okay, itu saja. Okay, so yang ini adalah cara pertama untuk menghasilkan alkin adalah melalui kita dehydrate alkohol, buang air daripada alkohol. Dan ingat, yang ini nanti saya akan ulang balik sebab kita kena outline mechanism. Kita kena buat pergerakan elektron untuk menghasilkan produk. Benda ni saya akan bawa ke belakang pula nanti, saya akan ulang balik. Okay, next yang kedua adalah dehydrohalogenations of haloalkin, iaitu kita nak buang jugalah, tadi buang water, sekarang nak buang hidrogen dan buang halogen daripada haloalkin. Okay, kita buat yang pertama. Samalah juga ni. Okay, sama juga, kita boleh pakai structure tadi. Okay, H, CH, cuma bezanya dia adalah haloalkin. Haloalkin maksudnya dia ada halogen lah. Katakan, sini lupa. General dulu, general equation. General equation ada H, ada X. X tu adalah halogen. Okay, tidak balas dengan dia guna base. Kita pakai potassium hydroxide, and then kita ada ethanol, dan kita ada reflux. Reflux tu bukan heat lah, reflux tu adalah proses pemanasan juga, tapi masa dia lebih lama. Okay, so kita akan buat benda yang sama. Kita nak dapatkan alkin, buang HX ni. Buang HX, letakkan double bond tempat yang kita buang tadi. So kita akan dapat double bond dekat situ.
Dan side produknya adalah kita buang HX. Tadi kita buang water kan, sekarang kita buang HX. Yang HX tadi tu lah. Okey, contohnya A, kita ambil yang ini. Tindak balas dengan KOH. Ada setengah buku, dia letak tulisan ethanol, dia eja ethanol macam tu. Ada setengah buku, dia tulis structure. Apa kita buat ini dulu. Okey, so dapat apa? Buang HCl sini. Sebab ini dah ada 2 karbon saja, jadi tak ada pilihan, itu saja produk dia. Dia cuma ada satu produk. Dapat macam ni. Plus HCl. Okey. Kalau kita ada lebih daripada satu karbon, contoh macam ni. Saya guna BR pula. As long as halogen, tak kisahlah nah. Okay, let's say saya guna KOH, CH3, CH2OH. Ini juga adalah ethanol. Okay, cuma penulisan dia saja. Efflux. Okay, so ini ada 2 pilihan sebab dia boleh buang sebelah kiri. Dia akan dapat double bond dekat sini. Ataupun saya buang sebelah kanan, double bond dekat sini. Warna biru saya keluarkan hidrogen primary. Warna hijau saya keluarkan hidrogen secondary. Okey. So kita dah jangka kan yang hidrogen secondary tu akan jadi major product sebab dia duduk di tengah. Jadi kita akan dapat produk yang warna hijau. Ini saya nak condense nah, yang mana yang tak perlu expand, kita kondenskan supaya tak serabut. Double bond CH, CH3, satu produk. Produk warna biru. Double bond di hujung. Dan HBr. Okay, so awak pun dah faham major produknya adalah A, ini adalah minor. A ni adalah major sebab dia ada 2 alkyl group, yang ni hanya ada 1 alkyl group attached pada carbon double bond. Okay, next kita cuba satu lagi bagi sama macam sana. Jadi apa ya? CH3. Ini pun sama juga. Okey. Dia akan dapat sama macam tadi. Sumber dia saja berbeza. Okey. Sumber dia. Sumber tu maksudnya compound dekat depan tapi produk dia sama. Sebab saya guna structure yang hampir sama. Okey, faham dah? Okey, yang nombor 2 ni kita tak perlu outline mechanism tapi awak kena faham bahawa produknya juga ditentukan oleh Sachs-Zepf rule. Okey, boleh sampai situ? Okey. Next, kita cuba soalan tutorial nombor 7. Okay, cuba buat nombor 7. Draw the structural formula of compound A to P. Ada sampai C je. A, B, C in the following reactions. And number 4, write the equation for the preparations of propene from to methyl propane and propanol. Okey, apakah jawapan nombor 7? A, siapakah major product? Okay, awak boleh buat dulu sementara nak menunggu jawapan saya. Masuk mekanisme sekejap ni.
Oh, saya potong soalan ni. Okey, dah dapat dah? Okey, semak jawapan . Okey, yang pertama, kita akan buang water. Kita akan ambil ni. Kita akan ambil ini dengan ni. Okey, hidrogen ni dia duduk bawah kan. Sebenarnya kan CH3 dengan H ni kan kita boleh putar di atas bawah. Okey, so katakan bawah ni saya letak CH3. Allah, tak nampak dah. Saya buang ni lah, saya buang. Kau tak nampak pula sekejap lagi. Saya tukar tempat. Ini H, ini CH3. Benda yang sama lah. Okay, so saya buang water dekat sini. Satu. Satu lagi saya ambil hidrogen dekat sini. 2. So kan dapat 2 tempat. Okay. So produk yang pertama adalah CH3, CCH3, double bond, CCH3, CH3. Ini untuk A. Major product. Okay. Produk untuk B iaitu minor. Saya akan dapat CH2 on double bond, CCH3, CH, CH3, CH3. Macam tu. Okay. So ini adalah major sebab dia ada lebih banyak alkyl group berbanding B. Dapat tak? Okay. Manakala untuk C, siapakah depan ni siapa? Siapakah C tidak balas dengan KOH etanol? Etoh ni adalah etanol lah. Add ni adalah etanol lah. Etanol. Okay. So siapakah C? C ni apabila kita dapatkan kita react dengan KOH etanol, depan ni mesti RX. Depan tu mesti RX, iaitu mesti haloalkane. Okay. So maksudnya dia buang HX kan. Jadi kita kena imagine lah. Okay, ini adalah H2 yang asal. Okay, tambah H baru dan letak je mana-mana halogen. Tak kisah Br ke Cl ke, tak kisah. Okay, sebab dia tak bagi side product, kita letak je apa-apa halogen. So itu adalah C. Okay, boleh ke tu? Right, next is number 4. Number 4, A. Nak prepare propene. Okay, propene adalah CH3, CH2, double bond CH2. This is propene. Nak prepare daripada 2-chloropropane. 2-chloropropane ni adalah sejenis alkyl halide. Alkyl halide kena ada KOH etanol. Kena letak reagent. KOH ethanol reflux. Kena ada reagent. Okay. So siapakah RX di depan? RX di depan mesti hampir sama dengan produk. So 2-chloropropane. 2-chloropropane lah. 1, 2, 3. Letakkan klorin dekat sini. Maksudnya dia akan ambil H sini dengan Cl sini akan buang. Okay. Next is propanol. Propanol. CH3, CH2, CH2OH. React dengan concentrated H2SO4. Reagent ni kena hafal. Kalau tak tulis reagent, dia akan jadi salah. So kita tahu kita akan buang OH dengan H dekat sini. So dia akan dapat propene. Kita boleh sintesiskan benda yang sama daripada sumber yang berbeza. Okay. Boleh sampai situ? Nak rehat kejap ke? Kita akan masuk benda yang lebih panjang lepas ni. Nak rehat dulu ke? Tak nak? Okay. Kalau tak nak, saya nak teruskan. Get ready dah? Okay ke tak? Okay hampa ni? Okay. Jawab tu lah. Okay. Alright.
Next is kita nak masuk benda yang lebih kompleks. Dengar betul-betul. Pergi basuh muka ke, baca Milo ke. Lepas tu cepat-cepat main balik. Okay, next is kita nak masuk outline the mechanism for dehydration of alcohol. Okay, previous slide, kita belajar alkin boleh dihasilkan melalui dua cara. Yang pertama, dehydration of alcohol. Yang kedua, dehydrohalogenation of alkyl halide. Okay, untuk dehydration of alcohol, kena belajar mekanism. Okay, kita tengok mekanism. Mekanism bagi dehydration of alcohol ada 3 step. Step pertama, nama dia protonation of alcohol. Step kedua, formations of carbocation. Step ketiga, formations of alkenes. Okay, sila highlight. Ada 3 step. Okay. Step-step ni saya akan ajar kejap lagi. Okay, sebelum kita pergi lebih lanjut tentang mekanism, ada satu perkara yang sangat penting, yang ini. Okay, iaitu rearrangement during the formations of carbocation. Okay. Proses rearrangement ini, bila awak dah start belajar dekat sini, kita akan carry for rearrangement of carbocation ni sampai habis setiap chapter yang lain. Benda ni dia carry. Okay, saya ajar siap-siap dekat sini. Rearrangement iaitu proses penyusunan semula boleh berlaku dalam keadaan 2 cara. Iaitu nama dia 1,2 hydride shift ataupun 1,2 metal shift. Okay, apa yang dia buat? The less stable carbocation rearrange to form more stable carbocation. Nanti saya tunjuk. The rearrangement occurs through the migrations of hydride or methyl group from the carbon atom to adjacent to the one with the positive charge. Bersebelahan. Because a group migrates from one carbon to the next, sebelah-sebelah, this kind of arrangement is often called 1,2 shift. Okay, maksud dia macam ni. Dengar ya. Ada 2 cara arrange, nama dia hydride shift dan metal shift. Okay, contoh hydride shift. Hydride shift ni contohnya, saya terus pergi kepada bahagian carbocation. Okay, tengok ya. Kita akan jumpa soalan ni kejap lagi. Okay, tengok dekat sini. Okay, pada karbon ini ada carbocation. Okay, carbocation tu adalah primary carbocation. Okay, dia nak buat rearrange. Dia nak buat rearrangement tu bermaksud dia nak buat perpindahan. Dia nak susun balik kedudukan carbocation. Apa syarat dia untuk susun? Dia kena tengok karbon sebelah dia. Okay, kita tengok karbon ini. Sebelah sini hidrogen. So tak payah tengok lah sebab dia hanya ada hidrogen. Sebelah sana dia ada karbon. Okay, dia adalah primary. Karbon sebelah dia adalah tertiary. Karbon sebelah dia adalah tertiary. Bermaksud dia boleh susun semula sebab dia ada karbon yang lebih stabil berbanding diri dia. Dan susunan mesti karbon sebelah kiri atau sebelah kanan saja. Okay. So disebabkan ada karbon yang lebih stabil berbanding yang sedia ada. Jadi dia boleh rearrange. Macam mana dia rearrange? Dia akan ambil hidrogen ni. Okay. Dia akan ambil hidrogen ni. Dia akan pindahkan tempat. Itu kita panggil dia shift tu. Hydride shift. So bila dia pindah, dia akan jadi macam ni. Tengok sini. Jangan lepas mata. Okay. Ini hidrogen yang saya baru pindah. Yang saya merahkan. Apabila saya pindahkan hidrogen, apa jadi dengan charge? Charge akan pindah tempat. Charge akan masuk pada karbon yang tertiary. Sekarang ni daripada primary carbocation dia dah jadi tertiary carbocation. Ini yang bermaksud dia buat rearrangement. Dia buat penyusunan semula di mana carbocation yang less stable, ini less stable, dia menjadi more stable.
Dan rearrangement ni hanya berlaku kiri dan kanan. Maksudnya sebelah kiri atau sebelah kanan atau atas atau bawah. Dia tak boleh pindah jauh-jauh. Okay. So kita namakan dia 1,2 hydride shift. One, two hydride shift. Okay. Hydride ni sebab kita pindahkan hidrogen. Hydride lah. Shift tu anjakan. 1,2 ni sebab karbon bersebelahan. Sebelah-sebelah. Bukan dia kira naming tu. Contohnya katakanlah kita ada banyak karbon. Macam tu kan. Yang kita nak pindah dekat sini. Contohlah nak pindahkan Contohnya nak pindahkan hidrogen, nak pindah dekat sini. Nak buat hydride kat sini. Adakah kita kena tengok nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 naming tu? Adakah kita akan buat 3, 4 hydride shift? Tidak. Nombor untuk kita pindah tu bukannya nombor dalam naming. Dia adalah 1, 2 tu maksudnya maksudnya sebelah-sebelah. Hydride shift. 1, 2. 1, 2 hydride shift. Nah, 1, 2 tu adalah memang tetap dah 1, 2. Bukan daripada naming dia. Okay, ini contoh hydride shift. Okay, contoh metal shift. Contoh metal shift macam ni. Okay. Okay, katakan macam tu. Tengok sekejap, besarkan. Okay. Okay. Sekarang ni dekat sini adalah karbon ni. Karbon tu adalah karbon secondary carbohydrate ion. Kan? Okay, sebab karbon tu attach kepada 2 lagi karbon. 1, 2. Okay, secondary carbohydrate ion. Okay, sekarang kita semak. Sebelah sini adalah primary, sebelah sini adalah quaternary. Nampak? Okay, jadi dia adalah secondary. Jadi ada karbon yang lebih baik daripada dia. Macam mana dia nak pindahkan charge positif ni, dia tak boleh pindah pada primary. Dia akan jadi less stable. Dia perlu pindah kepada yang lebih stable. Nak dapatkan tertiary. Cara nak pindahkan adalah dia boleh pindahkan metil ni. Anjak metil tu. So dia akan jadi, dia akan tukar tempat lah. Dia akan jadi, saya salin balik. Okay, ini yang asal nah, ini yang asal. Okay, ini metil yang saya baru pindah. Menyebabkan kita tukar tempat. Kita shift. Kita macam kita swap lah. Swap antara positif dengan CH3. So bila kita swap dia, kita switch dia, dia akan dapat tertiary carbohydrate ion. So kan dah dapat structure lebih stable. Okay. So apa yang dia buat? Dia buat rearrangement 1, 2 methyl shift. Metal shift. Sebab apa metal shift? Sebab dia pindahkan CH3. Sebab apa 1, 2? Sebab pergerakan sebelah-sebelah. Karbon sebelah. Jiran dia. Bukannya nombor dalam naming. Okay, daripada less stable kepada more stable. Alright. Okay. Boleh nak? Okay. Saya dah tunjuk cara untuk metal shift dan hydride shift. Okay. Contoh lain. Mungkin tak ada awak terfikir ada 2 ni saja ke? Ya, ada 2 ni saja. Contohlah. Okay. Contohlah. Katakanlah ada etil dekat sini. Contohlah. Okay, awak tanya. Boleh tak nak pindah etil puan? Jawapannya tak boleh. Etil tu berat. Okay. Yang hanya boleh dipindahkan adalah hydride dan metil sahaja. Propil ke, isobutil ke, cyclohexyl ke, tidak boleh kita anjak dia. Hanya boleh hydride shift dengan metal shift sahaja. Sebab tu dia kata boleh bergerak boleh berlaku dalam 2 keadaan. Hydride shift atau metal shift. Okay.
Alright, so itu tentang rearrangement. Benda ni kita akan carry sampai habis SEM selagi mana ada mekanisme. Okay, next kita nak tengok kepada mekanisme yang sebenar. Okay, soalan dia adalah dia bagi produk dekat sini. Dia bagi reagent kat sini. Soalan dia, predict the products and show it mechanism. Okay, kita boleh try predict produk dulu since kita dah belajar apakah produknya. So macam biasa kita akan predict, kita akan buang OH dan hidrogen sama ada kiri atau kanan atau sama. Bermaksud double bond dia boleh berlaku pada satu tempat sahaja, iaitu di hujung. Ada water yang disikirkan. Kita dah boleh teka. Okay. So then kita kena proofkan, tunjukkan macam mana kita dapatkan produk ni. Okay. So step pertama protonation. Okay, tengok saya buat. Perhatikan saya tulis nah. Saya akan, saya nak jatuhkan. Okay, tengok saya buat. Saya ubah sikit struktur ni. Di mana CH3 ni saya jatuhkan ke bawah, OH tu saya bawa ke tepi untuk memudahkan pergerakan elektron. Okay. Dan saya expand bahagian OH. Nampak tak? Saya expand bahagian OH ni di mana saya tunjukkan dia punya lone pair. Okay. Expand kawasan tu. Penting. Okay. Tindak balas dengan siapa? Nak balas dengan sulfuric acid kan? Okay. Sulfuric acid tu kita tulis macam ni. HOSO3H. Tulis macam tu. Kita buka dalam bentuk Lewis dia. Okay. Apa yang berlaku? Menghasilkan. Protonation ni adalah proses kita react dengan acid. Okay. So tengok sini. Tengok ya. Tengok betul-betul. Saya tak nampak awak ni. Okay. Ambil lone pair. Lone pair ni ada dua atas bawah. So mana-mana. Saya akan ambil atas. Serang hidrogen. Bila serang hidrogen, ikatan bagi pada O. Okay, tengok arrow saya bergerak ada dua kepala. Dua kepala. Full headed. Full headed. Maksudnya dua elektron. Previous lesson, alkene, 1 elektron. Half headed. Sekarang saya gerak 2 elektron. Boleh ikut saya tak ni? Boleh. Tolong respon sekarang. Okay. Tolong respon sebab saya rasa saya cakap suka dinding ni. Okay, lepas tu. Okay, bila dia serang. CH3. Ni saya salin balik. Okay, saya salin balik. Okay, tengok sini. Tengok. Ini lone pair yang saya salin balik. Okay, lone pair yang terganggu tadi, lone pair yang menyerang tadi akan buat ikatan dengan hidrogen. Lone pair tadi. 1 elektron duduk sini, 1 elektron duduk sana. Dia ambil hidrogen, dia tak ambil elektron. Elektron yang ada pada hidrogen ni bagi pada O. So, because of oksigen tadi dia dah gunakan elektron dia buat ikatan, so oksigen tadi akan bercharge positif. Manakala yang OSO3H tadi akan jadi charge negatif. Sebab elektron bagi pada O. Okay. So ini saya highlight. Oksigen yang bercharge positif. Sebab elektron dia telah digunakan untuk buat bond. Okay. Proses pertama nama dia protonation. Kita nak balas dengan acid. Okay. Step kedua salin balik produk pada bahagian protonation iaitu yang ini. Okay, salin balik macam tu. Okay, step kedua adalah kita nak hasilkan carbocation. Okay, carbocation adalah karbon yang terikat dengan O ni kita nak putuskan. Kita nak putuskan sini sekejap lagi.
Okay. So cara nak putuskan adalah kita kena bagi elektron pada O. Okay. So saya akan buat macam ni. Mana pergi? Ikatan ni kan. Ambil dia bagi pada O. Sebab kita nak selesaikan charge positif pada O, bagi elektron pada O, at the same time kita nak dapatkan carbohydrate ion. Bila saya bagi elektron bermaksud diputus. So bila diputus dia akan dapat macam ni. Karbon itu dah jadi carbohydrate ion. Saya buka H ke atas, carbohydrate ion. Dan water tadi, dia akan jadi, saya salin balik, ini asal elektron dapat dekat dia. So dia akan jadi water. Okay. So water kita dah dapat. Kita dah dapat water. Proven. Next is, kita dapat carbohydrate ion. Kita tak dapat alkin lagi. Okay. Kemudian, kita nak hasilkan alkin, salin balik carbohydrate ion tadi. Daripada produk step kedua. Salin balik. Okay, masa salin balik, saya expand. Saya buka. Dan saya susun struktur dia ke bawah macam ni. Kita boleh modify struktur kita bergantung kepada cara kita nak ambil. Okay, saya dah buka dia. Dan saya letak C3 tu sebelah kanan pula. Okay. Dia akan ambil, dia akan react dengan OSO3H. Mana datang? Ni kat sini ni. Ni ada dia kan? Dia bawa ke bawah sini. Nah. Okay. So apa dia buat? Okay, apa dia buat? Dia negatif. Dia nak ambil hidrogen. Okay, dia nak ambil hidrogen, dia boleh ambil kiri atau kanan. Sama saja. Okay, sekarang dia serang hidrogen ni. Dia serang mesti dia ambil elektron ni masuk dalam ni buat double bond. Dia akan jadi, okay, CH3 sebelah sana maintain, tak jadi apa-apa kat dia. Okay, ini CH, dia dah jadi ini yang asal, ini double bond yang baru terhasil. Ini CH, H. H yang bawah ni, H ini telah diambil oleh OSO3H jadi H2SO4. So dia dapatlah produk seperti di atas. Satu produk saja. Satu produk je lah kan. Sebab kalau dia serang sini pun sama. Okay, boleh ke tu? Boleh. Ayo. Boleh, Madam. Boleh nak? Okay. Okay, before that, tadi masa proses carbohydrate ion step kedua, kita dapat carbohydrate ion kan? Okay, carbohydrate ion ni kena label. Secondary carbohydrate ion. Okay, lupa saya nak sebut tadi. Sebenarnya bila kita sampai step carbohydrate ion, okay, bila kita sampai step carbohydrate ion, kita kena berhati-hati. Kenapa? Sebab kita kena tengok ada tak karbon yang lebih stabil banding pada dia. Sekarang ni kita berjaya menghasilkan secondary carbohydrate ion. Secondary, kita check. Okay, kalau sini primary, kalau sini primary. So kekal. Dia tak perlu buat rearrangement. Okay, kalau dia perlu buat rearrangement, dia akan rearrange. Sebab apa-apa benda dia akan tanda sini untuk menghasilkan yang lebih stable, baru dia boleh dapat produk. Okay, kalau tak perlu rearrange, baru kita salin balik carbohydrate ion tadi. Alright. Okay, ini contoh pertama. Ingat dia ada 3 step. Step 1, step 2, step 3. Dan ikut dia punya step ni betul-betul. Okay. Kita cuba soalan kedua. Ya, awak tengok dan cuba buat. Predict the product, major and minor, and show its mechanism. Produk ni kadang-kadang kita boleh predict, kadang-kadang kita tak boleh predict. Tapi tak apa, predict dulu dan awak cuba buat.
Okay. Right, saya nak predict produk dia. Produk dia. Okay, yang pertama CH3 double bond. Okay, yang satu. Ada structure yang kita tak boleh predict produk tau sebab dia berubah. Okay, yang tu nanti kita tengok contoh. Yang ni yang boleh predict punya. Tambah H2O. Okay, so ini kita punya prediction produk dia. Okay, kita buktikan. Okay, kita tengok mechanism. Tulis mechanism step 1. Apa tah step 1 tadi? Protonation of aqua. Tulislah tajuk di atas dia. Okay, so step pertama. Sambil-sambil saya buat kita buat sama-sama. Saya tak expand benda yang tak perlu lagi tau. Saya hanya expand benda yang saya nak buat je. Okay, so saya expandkan oksigen yang ada lone pair tambah dengan H2SO4, HOSO3H menghasilkan. Saya tulis kecil sikit ke? Nampak tak? Boleh sebab ruangan dia terhad, jadi kena kecilkan tulisan. Ambil lone pair, ada 2 lone pair, ambil satu je. Attack hidrogen, elektron bagi pada O. Okay, so saya dapat, ni saya dah laju sikit lah nah. Apa hasilnya selepasnya diganggu. Okay, tengok pada C. O, ini titik asal, lone pair yang sebelah kiri saya tak guna, ini H. Okay, lone pair di bawah buat ikatan dengan hidrogen menyebabkan oksigen menggunakan satu pasang, jadi dia charge positif. Dan O tadi menerima elektron. Satu yang saya nak highlightkan, student suka tinggal charge positif kat sini. Okay, bila dia tinggal, maksudnya dia tak dapat full mark. Tak dapat full mark. Dia kira one row ni one mark. Jadi susah, kalau susah benda tu kena alert lah, alert. Okay, step 2. Formation of carbocation ion. Salin balik. Salin balik. Charge positif tu pada O nak letak atas bawah pun tak kisahlah, as long as dekat-dekat dengan O tu. Okay. So macam mana nak dapatkan carbocation ion? Kita kena putuskan ikatan antara C dengan O. Bagi elektron pada O. Okay, bila bagi dia putuslah antara C dengan O. So dia akan dapat. Okay, saya akan expand structures ni sebab saya dah nampak dah. Saya dah nampak apa benda yang saya nak buat. Okay, dia akan dapat macam ni. Dan dia ada H2O lah bawah sini. Saya tulis bawah lah. H2O. Okay, so yang saya dapat ni adalah, saya tulis H2O kat bawah, dia mengganggu saya. Nak tulis tepi pun boleh, tapi yang ini saya dah nampak nak buat rearrangement, saya nak ruang. Okay, right. So tengok saya dapat secondary carbocation ion. Okay, tengok sini. Bila kita sampai step carbocation ion, kita kena berhati-hati. Di mana kita kena check dulu. Okay, now kita tengok dia macam trafik lah. Berhenti kejap, tengok trafik. Sebelah sini primary. Sebelah sini tertiary kan? Perlu tak buat rearrangement? Perlu atau tidak? Perlu. Apakah jenis rearrangement yang saya boleh buat? Apakah nama rearrangement yang saya kena buat? Rearrangement ada 2 jenis saja. Saya kena rearrange apa? Hydride. Hydride. Betul.
Saya pindahkan hidrogen ni ke sana. Saya pindahkan hidrogen. Okay. So bila saya pindahkan hidrogen, bermaksud saya tukar tempat charge positif dengan hidrogen tu. Sorry. Merah pula. Saya salin balik CH3, CH3, CH, CH3. Ini hidrogen yang baru saya ambil menyebabkan charge positif dialihkan ke sana. So saya buat pergerakan 1,2 hydride shift. Okay. Pergerakan 1,2 hydride shift telah menghasilkan tertiary carbocation. Okay. Jadi hati-hati. Kalau kita buat rearrangement, kemungkinan kita punya prediction produk tadi mungkin akan ada masalah. Sebab struktur dia berubah. Jadi kita tengok produk kita sama tak? Kecil no tulisan. Boleh nampak nah? Sebab nak jimat ruang punya pasal. Saya besarkan sikit lah. Besarkan sikit lah. CH3. CH3. So dapat tertiary carbocation. Okey, jelas. Step ketiga, ambil balik carbocation tadi. Okay, ambil balik dan saya akan expand struktur sebelah kiri dan sebelah kanan carbocation. Ada sebabnya ada sebabnya. Okay, saya expand. Ni carbocation kan? Okay, saya expand kiri kanan dia. Okay, nampak? Saya expand kiri kanan dia. Sekejap. Okay. Right, so kita kena react dengan OSO3H. Okay. Kita nak buat major kan? Sebenarnya soalan kau minta major saja, tapi saya nak tunjuk kat awak major dan minor. Okay, kalau nak ambil major, senang saja. Kita akan ambil dia serang hidrogen lebih stable. Ini hidrogen secondary, ini hidrogen primary kan? Dia akan attack hidrogen yang lebih stable, awak akan dapat produk major yang mematuhi Sachs-Zeff rule. Okay, so saya nak serang dia. Alhamdulillah. Okay, saya nak buat major. Ambil hidrogen ni, elektron ni masuk dalam. So saya dapat, okay, ni saya tutup dulu. Double bond H, CH3. Okay, dan H2SO4 lah. Okay. Satu lagi, ini akan dapat major. Pilih major warna lain lah. Major product. Okay, now kita nak buat minor product. Ini kalau soalan minta. Minor product, salin balik struktur yang sama. Dia awak kena faham yang struktur tu ada banyak dalam bekas. Okay, ini nak tengok possibilities dia. Struktur yang baru, tambah OSO3H. Okay. Sekarang saya nak serang yang primary ni. Okay. Yang ni dia serang primary. Dia buat ikatan dalam ni. Okay. So ini another possibilities. Tapi kita gunakan struktur yang baru. Kita tak guna struktur yang sama. Kita rewrite. Okay. HCH double HCH CH3 tambah H2SO4. Ini akan dapat minor. Okay. So check balik sama tak seperti di atas. Sama ke? Yes. Major betul. Minor lain. Minor tengok tak sama? Tak sama. Major betul. Okay, major betul. CH3 okay betul. Minor dah tak sama.
Okay, ini lain kan? Ini betul kan? Okay, kenapa kita punya prediction tak sama dengan kita punya produk yang kita dapat? Sebab kita buat rearrangement. Dekat sini berlakunya rearrangement. Maksudnya dia buat penyusunan semula pada structure. So bila kita buat penyusunan semula pada structure yang asal tu dah tak boleh tengok untuk kita predict. Maka sebab tu kadang-kadang kita tak boleh predict jawapan. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Jadi kalau kita dah tahu yang ini structure dia berbeza, salin balik produk minor dia. Ini CH2 ni. CH2. Okay, salin balik. Alright. Boleh? Okay, dapat nak? So ini example. Ya, dia tanya silakan. Tak faham. Faham, okay. Cuba buat example 2. Predict the products and show its mechanism. Ada lagi tak? Ada lagi. Berapa dah? 935. Okey, cuba buat. Jangan predict dia punya produk lagi lah, buat mekanism dulu. Sebab saya rasa ni pun ada rearrangement ni. Kalau structure tu dia simple, kita boleh predict. Tapi bila dia ada banyak branching lah apa semua, kenapa saya predict dia akan ada rearrangement? Kita dah boleh imagine tau. Tengok kita tahu OH ni nanti dia akan buang. Bila buang, karbon tu jadi karbon cation. Bila karbon ni karbon cation, tengok sebelah sini ada karbonnya quaternary, dia boleh shift kan. Jadi kita dah boleh, bila kita baca structure tu, kita dah boleh tahu apa yang akan berlaku. Okay. Ni ada rearrangement ni. Okay, teruskan. Nama-nama step tu waktu tulis last ni Gina. Tak ingat dah tadi. Apa dia tu? Alternation. Tulis lah. Dia expand pada bahagian yang perlu. Jangan condense semua pula nah. Jangan lagi awak condense semua stage 3 tu jadi susah pula nak tengok. Tak nak lah. Kena expand. Nampak tak? Okay. Saya buat sambil awak buat juga. Kita buat diam-diam lah. Kita buat silent je. Awak faham dah kan? Saya gerak lain juga, awak faham kan? Saya cukup risau dekat charge positif ni. Ramai orang suka lupa. Okay. Okay, H2O tu saya tak buka dah ikatan ni. Saya tulis H2O je. Boleh, tak ada masalah.
Sebab kita dah pecahkan dia dah. So this is primary. Kena label nah jenis carbocation. Dia buat rearrange kan? Dia buat pergerakan metal shift. Tulis rearrangement 1,2 metal shift. So tukar tempat. Saya bawa CH3 tu ke sana bagi elok sikit. Nah, saya letak H2 ke bawah. Faham kan? Boleh kan? Nak bagi dia nampak elok sikit lah. Struktur tu saya ubah sikit. So saya dah dapat tertiary carbocation. Ke berapa dah jam ni? Oh, nak habis dah masa. Okay, laju sikit. Step 3. Okay. Saya nak buat meja. Okay, attack H. Tak tahu masuk dalam. Okay, dapat meja produk. Biasanya soalan minta meja je lah. Jaranglah dia minta minor. Kalau nak provenkan minor boleh. Boleh je tunjukkan. If you want to show minor as well. Okay. Dah dapat rewrite balik jawapan. Mana dia? Sebab dia minta predict products. Maksudnya kena tulislah jawapan kat atas tu. Show tu kita show kat bawah. Kalau saya tersalah salin, bagi tahu nah. Takut tersalah copy. Okay. Ini meja. Ini minor. Alright. Boleh ke tu? Boleh, madam. Boleh. Okay. Hopefully awak faham lah ya. Okay, semoga awak faham lah. Okay, suatu soalan lagi last. Soalan example 3. Okay, yang ini saya nak awak buat. Okay, kita dah belajar kan. So yang ini saya nak awak buat. Ini homework lah. Homework. Hantar dalam Telegram. Sekejap lagi saya letak. Tengoklah sama ada Telegram ataupun Jamboard. Nanti saya bagi ni lah. Okay. Ni saya nak semua dah hantar. Saya nak tengok berjaya tak awak buat. Major ataupun minor. Kemudian ini soalan tutorial. Tadi homework kan. Okay, ni soalan tutorial. Define Z0. Define sendiri. Draw the structural formula. Name the major and minor. Okay, lukiskan major, minor dan bagi nama dia. Okay, ni awak buat. Write direction mechanism for the formation of major. Tengok. Soalan ni dia nak mechanism tapi untuk major product. Sebab tu saya kata tadi kebanyakan kita provekan major saja. Okay. What is this? Draw the structural formula of 2-bromo 3-methylbutane. Subjected tu, yang ni dia nak dehydrohalogenation. Potassium hydroxide internal, predict the major. Yang ni kita buat macam biasa tapi tak perlu mekanisme. Okay, so yang ini yang biasalah kita buat yang ni. 2-methylbutane, 1, 2, 3, 4. 2-bromo
trimethyl. Yang ini dia tak ada, ini tak terlibat dalam mekanisme. Tindak balas dengan potassium hydroxide ethanol. Okay, so dia akan dapat predict major product. Dia ada dua produk kan, sama ada kita buat double bond sebelah sini atau sebelah sini. Yang kita buang hidrogen lebih stable tu akan jadi major. According to SATZEF, yang lebih banyak substituent. Okay, so inilah major product dia. Okay, dapat HBr. Boleh provekan sekali minor, tunjukkan je sekali. Tapi bila kita provekan minor, kena indicate-kan dia, labelkan dia. Okay, so ini tak perlu mekanisme. Alright. Okay, so habis untuk hari ni. Ini nanti. Jadi hari ni awak belajar apa? Kita buat conclusion set. Okay, hari ini tengok betul-betul. Okay, yang pertama adalah kita dah belajar untuk melukis dan IUPAC nomenclature bagi bagi alkenes. Apa dah saya? Untuk alkenes. Okay. Untuk namakan alkenes adalah seperti biasa. Pilih longest carbon chain yang ada carbon double bond. Pastikan carbon double bond tu diletak pada nombor yang paling rendah. Okay. Untuk yang cyclic alkenes, pada carbon double bond always counted as number 1 and number 2. Lepas tu baru kita pusing ikut susunan yang menghasilkan substituent nombor terendah. Okay. Kemudian diene kalau ada 2, kalau triene ada 3 double bond. Kena bagi nombor. Okay, kemudian boiling point dengan solubility pun saya dah explain. Boiling point untuk alkenes adalah bergantung kepada dia punya mass. Okay, sebab dia adalah van der Waals forces. Van der Waals forces dia punya strength of the van der Waals bergantung kepada size. Lebih besar dia punya size, lebih tinggi dia punya boiling point. Okay, seterusnya kita dah tengok how to prepare an alkenes. Ada dua cara untuk prepare alkenes. Yang pertama daripada alkohol. Tindak balas dengan strong acid iaitu concentrated sulfuric acid dengan heat dapat alkenes. Okay. Dan dehydrohalogenation of haloalkane daripada RX. Tindak balas dengan KOH ethanol reflux dapat alkenes. Okay. Ada dua cara untuk hasilkan alkenes. Kemudian daripada dua cara ni yang perlu kita belajar mekanisme adalah untuk dehydration of alcohol. Okay. Mekanisme ada 3 step. Apa dia step dia? Siapa boleh bagi tahu? Siapa boleh bagi tahu step dia? Step 1, protonation of alcohol. Step 2, formation of carbocation. Step 3, formation of alkenes. Thank you very much. Okay. Step pertama dah sebut tadi, step kedua. Okay, pada step kedua bila kita sampai dekat carbocation ion, tengok dulu contoh macam kita sampai traffic light. Bila sampai traffic light kita dah lintas jalan, dah sampai dekat jalan, tengok dulu kiri kanan. Tengok dulu carbocation ion kiri dan kanan dia ada yang stable ataupun tidak. Kalau dia boleh anjak pada yang stable, kita kena buat shift. Shift tadi mesti sebelah-sebelah saja, tak boleh selang satu karbon. Sama ada metal shift atau hydride shift. Lepas ganjak baru kita pergi kepada step ketiga. Okey. Ini pun dah. Kemudian macam mana kita nak justify major product daripada proses dehydration dengan dehydrogenation, kita tengok SATZEF rule. According to SATZEF rule, dia kata carbon double bond yang banyak alkyl group attach pada dia itu adalah major product. Untuk kita predict dengan lebih cepat, kita buang hidrogen yang lebih stable. Kita akan dapat susunan yang menghasilkan major product. Okay. Alright. Kemudian ni samalah predict the major product for the elimination. Dua proses ni tadi adalah kita panggil elimination reaction. Kenapa elimination of reaction? Sebab dia daripada single kepada double. Single kepada double kan. Daripada alkohol tadi kan daripada semuanya cukup saturated kepada unsaturated. HOH kita buang dan dia ada eliminate product. So dua benda ni adalah di bawah tajuk elimination reaction.
Namanya dehydration of alcohol dengan dehydrohalogenation. So sampai F dah selesai. Okay. So next class, another 2 hours, kita akan sambung. Yang ni pula. Yang ni pun banyak ni. Ni pula. Ada mekanisme juga. Okay. So soalan yang saya minta awak buat tu nanti saya letakkan tapak dia untuk awak hantar. Saya nak semak untuk semua orang. Okay. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita habiskan kelas? Tak ada. Tak ada. Sekejap